Setiap orang yang beriman harus meyakini bahawasanya Allah Ta'ala wajib memiliki semua sifat kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. Mereka harus meyakini bahawa mustahil Allah Ta'ala memiliki sifat kekurangan yang tidak layak bagi keagungannya. Mereka juga harus meyakini pula bahawa Allah berkuasa melakukan atau meninggalkan pencipta segala sesuatu yang bersifat mungkin, iaitu seperti menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, mengurniakan kebahagiaan, menimpakan kecelakaan dan lain-lain lagi. Kesemua ini adalah sekian bentuk keyakinan paling dasar yang perlu wujud dalam setiap seseorang Islam itu. Sifat 20 tersebut dianggap cukup kuat untuk menjadi benteng kepada akidah seseorang daripada terpengaruh dengan fahaman yang keliru atau menyeleweng dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah kita maklum, aliran-aliran yang menyimpang daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah seperti Wahabi tidak elok untuk kita ikuti, dan kita hendaklah belajar sifat-sifat 20 Allah supaya tidak terseleweng daripada agama kita. Pada pendapat saya, makrifat dalam konteks pengenalan Allah merujuk pada pemahaman yang mendalam dan pengalaman spiritual yang menyeluruh. Cara mengenal Allah dengan makrifat melibatkan upaya sadar untuk mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah yang mendalam, meditasi dan refleksi peribadi. Proses ini memungkinkan seseorang untuk menyelami sifat-sifat ilahi Allah dan merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Meditasi membantu memperkuat hubungan spiritual, sementara introspeksi memungkinkan pengenalan diri yang lebih dalam sebagai makhluk Allah. Dengan demikian, makrifat bukan hanya tentang pengetahuan intelektual tetapi juga pengalaman yang menyatu dengan jiwa, membimbing individu menuju pemahaman holistik tentang keberadaan dan kebijaksanaan Allah. Praktik ini menjadi jalan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat keberadaan dan kasih sayang Allah dalam perjalanan spiritual seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Luqman Nur Hakim bin Al-Badru Azan. Nombor metrik 079616. Jadi baik. Seterusnya, hukum mengenal Allah adalah fardu ain. Cara untuk mengenal Allah ialah melalui ilmu tauhid. Mengenal Allah adalah amat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam melaksanakan ibadah sembahyang, syarat mendapat khusyuk dalam sembahyang ialah kenal siapa yang disembah. Dalam mengucap syahadah, kita nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Untuk menjadi saksi, mestilah tahu dan kenal. Saksi yang tidak tahu dan kenal adalah saksi dusta. Jadi selain itu, mengenal siapa itu Allah adalah amat penting bagi menjawab soalan-soalan tentang ketuhanan yang mana jika tiada ilmu tauhid akan membawa kepada kesesatan. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Ifat Syamim bin Muhammad Syukri, nombor metrik 077508. Pada pendapat saya tentang video dari seorang penceramah yang saya hormati, iaitu Ustaz Azhar Idrus, saya sangat bersetuju dengan beliau yang mengatakan bahawasanya kita belajar ilmu sifat 20, hadir majlis-majlis ilmu tentang akidah dan mendengar ulama-ulama mengupas tentang iman bukan untuk kita menjadi Islam, tetapi kita Islam disebabkan syahadah kita yang kita ucapkan, iaitu kita bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi ilmu sifat 20 dan sebagainya ini adalah untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya kita bersyahadah tetapi kita tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala?
Jadi kita perlulah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita melahirkan rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita mengenal Allah, hati kita ini tidak mudah untuk terpengaruh dengan benda yang lain, seperti agama yang lain, agama Kristian, agama Buddha dan sebagainya. Kita juga boleh menghalang diri kita daripada tersesat, daripada ajaran-ajaran sesat. Kerana pada zaman sekarang ini banyak agama-agama yang sesat. Tapi apabila kita belajar ilmu sifat 20 ini, insya-Allah kita tidak akan sesat. Jadi ilmu sifat 20 ini perlulah kita belajar untuk kita mengenal Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam ilmu sifat 20 ini juga kita akan tahu iaitu sifat wajib bagi Allah, dan dalam masa yang sama kita akan belajar sifat mustahil bagi Allah. Allah ini tidak sama dengan makhluk. Dalam ilmu sifat 20 ada 20 sifat. Bukan bermaksud Allah ada 20 sifat, tetapi Allah banyak sifatnya, dan sifat-sifat itu dikumpulkan dalam ilmu sifat 20 ini. Jadi 20 sifat yang dalamnya penuh dengan sifat-sifat mustahil bagi manusia. Jadi dalam ilmu sifat 20 ini ada 20 sifat. Ada 20 sifat lah. Jadinya sifat-sifat ini adalah sifat untuk Tuhan yang sebenarnya. Sekiranya ada kita mendengar Tuhan ini tetapi tidak ada 20 sifat ini, maka dia bukan Tuhan. Automatik dia bukan Tuhan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini memang ada 20 sifat ini. Antara sifat-sifat yang antara sifat-sifatnya adalah yang pertama adalah wujud. Wujud ini bermaksud ada. Iaitu Allah ini memang bersifat ada. Berbeza dengan kita manusia. Manusia ini asal dan usulnya tiada, tetapi diciptakan daripada Allah, diciptakan daripada Allah, dan masa itulah kita baru ada. Jadi Allah ini tidak sama dengan makhluk. Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah ini tidak sama dengan makhluk. Jadi Allah ini tidak ada pencipta dia. Kerana apabila contohlah Tuhan itu dicipta, maka itu bukan Tuhan, itu adalah makhluk. Kerana Tuhan ini mustahil baginya ada pencipta. Jadi kita boleh tahu dan kenal bahawasanya Tuhan yang sebenar-benarnya tidak ada pencipta dia, dan dia bersifat ada. Jadi kita ambil contoh yang lain, iaitu sifat ilmu sifat 20 yang kedua, iaitu qidam. Qidam ini adalah sedia kala, iaitu maksudnya sedia kala ini tidak ada awal dan tidak ada akhir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini tiada awal dan tiada akhir. Dalam Quran mengatakan wal awwal wal akhir. Dialah awal, dialah akhir. Ulama mentafsirkan ayat ini memaksudkannya bahawasanya Allah ini tiada awal dan tiada akhir. Berbeza dengan kita manusia. Kita ini ada awal dan ada akhir, iaitu awal kita bermula kalau Nabi Adam bermula dengan tanah, tapi kita sekarang ini bermula dengan campuran mani dengan ovium, dan berakhir dengan apa? Dengan kematian. Jadi Allah ini memang sedia kala, tidak ada awal dan tidak ada akhir, dan dia layak menjadi Tuhan sebenarnya. Jadi di sini saya kupaskan bahawasanya sifat 20 ini wajib dipelajari setiap manusia. Tidak kira muda, tidak kira tua, semua golongan Islam perlu belajar untuk mengenal Tuhan mereka. Kerana apabila kita mengenal sesuatu, kita akan timbul rasa cinta dan timbul rasa untuk kita menyayangi sesuatu itu. Bab kata pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak cinta. Oleh itu kesimpulannya, saya menyimpulkan bahawasanya belajar sifat ilmu 20 ini adalah wajib bagi setiap manusia. Kerana
kerana manusia perlu mengenal penciptanya sendiri. Kerana kita hanya meminjam, bukannya milik kita sendiri. Semua perkara adalah milik Allah. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kita hanya menumpang dan kita hanya adalah makhluk yang lemah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.